Assalamualaikum dan hai. Nama saya Alimansyah Sofia binti Mansur. Pada hari ini, saya akan menceritakan sedikit mengenai sejarah sukan petang. Sukan petang dikatakan telah wujud sekitar tahun 9000 sebelum Masihi lagi. Hal ini dikatakan demikian kerana satu set bola dan jack telah ditemui di Turki dan di Makam sekitar Mesir. Permainan sukan petang telah diperkenalkan di Malaysia sejak tahun 1987 lagi. Pada mulanya, sukan ini diperkenalkan oleh Kementerian Belia dan Sukan sebagai salah satu acara sukan bagi golongan kurang upaya. Namun, pada pertengahan tahun 1989, Yang di-Pertuan Angkasa telah memperkenalkan sukan ini kepada korporasi-korporasi di Malaysia. Upacara peresmian sukan ini sebagai salah satu sukan negara telah dilaksanakan oleh Menteri Belia dan Sukan pada tanggal 22 Mac 1990. Di Petaling Jaya. Pada tahun 1993, Kementerian Belia dan Sukan telah mengiktiraf sukan petang sebagai salah satu acara sukan baru di Malaysia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Umar bin Makruzi dan pada hari ini saya akan menceritakan secara ringkas mengenai peralatan yang digunakan di dalam sukan petang. Baiklah, pertama sekali kita ada bowl atau dikenali sebagai bola petang. Bowl tu dia bermaksud bola dalam bahasa French. Okey, contoh bowl yang ni. Kita ada bowl macam-macam pattern. Macam yang ni single line. Lepas tu yang ni triple line. Dekat atas bowl ni pula dia ada nama. Contoh yang ni Love Rank model SM. Dan kat sini dia ada berat dia macam sini 690. Lepas tu yang ni nombor siri dia. Contoh satu lagi bola ni single juga yang sama. Lepas tu nombor siri pun sama 455U. Okay, kemudian dekat sini dia ada diameter dia 72 diameter. Okay, kemudian kita beralih kepada peralatan seterusnya iaitu bola jet. Bola jet ini dibuat daripada kayu. Dan bola jet ni dengan ball tadi kedua-duanya digunakan di dalam pertandingan. Bukan untuk latihan boleh, tapi usually kita pakai dalam pertandingan lah yang jenis macam tu. Yang ketiga kita ada pita pengukur dan juga tali mengukur. Tali ni kita guna untuk mengukur jarak antara ball. Contohlah ball single dan ball triple. Nah, kita nak ukur mana lagi dekat dengan bola jet. So kita letak tali ni, kita letak dia punya penanda ni dekat ball dan bola jet. Dan kita akan tarik tali ni, kita akan ukur dengan pembaris berapa panjang dia. Dan kita tengoklah siapa yang lagi dekat. Dan peralatan seterusnya merupakan bag. Bag ni digunakan untuk mengisi ball atau bola petang. Sebab kalau kita tak ada bag, kita nak buat satu-satu macam berat lah kan. Lepas tu bag ni dia ada macam-macam jenis. Macam yang ni dia boleh muatkan 3 ball. Dan ada satu lagi bag dia boleh muatkan 6 ball sekali dalam bag. Dan kemudian kita ada peralatan yang panggil gelung. Mulanya dia cuma dibuat menggunakan pasir atau gelanggang. Like just lukis bulatan dan kalau diterima kita boleh teruskan. Tapi sekarang dah ada gelung yang dibuat dari plastik dan dijual. Dan saiz dia dalam bulatan dalam 35 hingga 50 cm. Dan sekian sahaja mengenai peralatan yang digunakan. Nama saya Siti Nurmasita binti Rosli dan saya akan menerangkan berkenaan Undang-Undang Permainan Petang. Yang pertama sekali adalah komposisi pasukan. Terdapat 3 komposisi pasukan bagi permainan petang ini, iaitu yang pertama adalah perseorangan, di mana seorang pemain akan melawan dengan seorang pemain dan setiap pemain akan menggunakan 3 biji bola. Seterusnya adalah bergu, di mana 2 pemain akan melawan 2 pemain dan setiap pemain akan menggunakan 3 biji bola. Seterusnya adalah bertiga, di mana 3 orang pemain akan melawan 3 orang pemain dan setiap pemain akan menggunakan 2 biji bola. Undang-undang seterusnya adalah memulakan permainan dan peraturan berkaitan bulatan membaling. Pertama sekali, pemain-pemain akan melakukan undian untuk menentukan pasukan mana yang akan memilih gelanggang dan membaling jack. Setelah itu, pasukan yang memenangi undian akan memilih tapak mula dan melakar satu bulatan. Diameter bulatan tersebut tidak boleh kurang daripada 35 cm dan tidak boleh lebih daripada 50 cm.
Kedua-dua belah tapak kaki perlu berada di dalam bulatan dan tidak boleh menyentuh garisan bulatan. Berikutnya adalah melontar bola pertama dan seterusnya. Bola pertama bagi tiap-tiap satu end akan dilontar oleh pemain dari pasukan yang memenangi lambungan shilling atau pasukan yang memenangi end yang sebelumnya. Setelah pemain sudah melontarkan kesemua bolanya, mereka tidak dibenarkan lagi memegang mana-mana bola. Hanya satu bola sahaja yang boleh dibaling dalam satu-satu masa dan bola atau jack tidak boleh dilicinkan atau diminyakkan. Undang-undang seterusnya adalah tempoh masa melontar bola. Apabila jack telah dilontar, pemain mempunyai 1 minit untuk membaling bolanya. Masa akan dikira sebaik sahaja bola sebelumnya atau jack berhenti. Peraturan yang sama juga diguna pakai bagi balingan jack selepas tiap-tiap end. Akhir sekali adalah undang-undang berkenaan mengukur untuk kiraan mata. Pemain terakhir atau salah seorang pemain dalam pasukan akan bertanggungjawab dalam pengukuran. Pengukuran hendaklah dibuat menggunakan peralatan yang sesuai dan dilarang sama sekali menggunakan tapak kaki. Pendapat dan keputusan akhir pengadil mengenai jarak pengukuran adalah muktamad. Sekian sahaja daripada saya, terima kasih. Hai, nama saya Nur Fakihah binti Sakri dan saya akan menerangkan manfaat-manfaat yang diperoleh daripada permainan petang. Antara manfaat yang diperoleh daripada permainan petang ialah yang pertama, petang dapat dijadikan salah satu alternatif bagi beberapa kegiatan sukan yang terdapat di negara ini sama ada yang sudah ditubuhkan atau yang baru muncul. Istimewanya sukan ini ialah ia dapat memenuhi konsep sukan untuk semua. Individu yang kurang kelebihan dari segi fizikal, kecergasan, stamina, konsentrasi dan juga kewangan boleh menceburi sukan ini. Lelaki, wanita, kanak-kanak, remaja, orang dewasa dan orang sudah berumur boleh melibatkan diri dalam sukan ini. Manfaat kedua daripada sukan ini ialah ia dapat memenuhi konsep kecergasan seumur hidup. Faktor usia dan kekuatan tubuh badan bukan menjadi keukuran dan kelebihan kepada seseorang pemain. Semua peringkat umum pemain dari peringkat kanak-kanak hingga ke warga tua boleh menguasai sukan ini dengan baik dan bijak. Manfaat ketiga ialah petang amat mudah untuk dipelajari. Dengan hanya memerhati dan mengkaji orang lain bermain dan mengetahui beberapa peraturan asas, seseorang itu dapat bermain sukan ini dengan baik. Permainan petang tidak memerlukan pergerakan yang banyak kerana permainan ini hanya dilakukan dalam gelanggang yang kecil yang berukuran 15 x 4 meter iaitu minimum dan ia tidak mempunyai had masa tertentu untuk menghabiskan permainan. Pemain juga hanya perlu berdiri dalam bulatan ataupun gelung ketika bermain. Manfaat yang keempat ialah petang tidak memerlukan tempat yang khas untuk bermain. Sebagai contoh, kawasan lapang seperti halaman rumah, tepi pantai, di padang atau taman permainan boleh dijadikan tempat untuk bermain petang. Manfaat yang seterusnya ialah petang tidak memerlukan pakaian yang khas untuk bermain. Asalkan pakaian yang digunakan adalah ringan, dapat memudahkan pergerakan dan sopan. Dari segi kos pula, peralatan permainan petang hanya dibeli sekali dan boleh digunakan bertahun-tahun lamanya selagi ia tidak pecah dan tidak hilang. Manfaat seterusnya ialah dalam permainan petang, pemain boleh berbincang sesama sendiri sebelum dan selepas melakukan sesuatu pergerakan. Tindakan ini boleh melahirkan semangat kerjasama, persefahaman, toleransi dan sabar apabila menghadapi pihak lawan. Manfaat terakhir daripada permainan petang ialah ia dapat melahirkan semangat persaingan yang sihat dan sikap menghormati pihak lawan. Gerakan-gerakan dalam permainan petang boleh disifatkan sebagai asas kepada latihan untuk sukan di mana tenaga dikeluarkan secara beransur-ansur dari permulaan hingga tamat permainan. Cara bermain adalah mengikut perkembangan fikiran dan kecekapan seseorang mental pemain. Itu sahaja daripada saya. Sekian. Terima kasih.